Okey, baiklah pelajar-pelajar, sekarang ni kita akan masuk kepada tajuk bulatan. Dan sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan pengiraan, kita lihat dulu asas dalam bulatan ini untuk kita mengenal setiap ciri-ciri yang terdapat pada bulatan dan istilah-istilah yang kita akan belajar sebelum kita teruskan dengan tajuk pengiraan. Okey, baik. Ini adalah bentuk bulatan. Sama besar. Pertama sekali yang kita kena tahu adalah pusat. Pusat bulatan adalah satu titik yang berada di tengah-tengah. Okay, kita letak pusat bulatan lebih kuranglah tengah. Okey, ini kita namakan sebagai pusat. Di mana jarak pusat dengan lilitan adalah sama. Pusat ke lilitan adalah sama. Setiap bulatan jarak daripada pusat ke lilitan, jarak pusat ke lilitan adalah sama. Itu perkara pertama, ada pusat bulatan. Ataupun bila kita menggunakan jangka lukis, kita melukis bulatan ini, pusat bulatan ini adalah tempat yang tajam yang kita cucuk untuk membina bulatan. Okey, yang kedua, apa yang kita perlu tahu adalah satu garisan yang menyentuh dua poin. Satu garisan yang menyentuh dua tempat. Pertama, sentuh pusat. Yang kedua, dia menyentuh lilitan bulatan. Okay, kita tahu sedia maklum garisan ni dia ada dua bahagian. Hujung belah kanan, hujung di sebelah kiri. Hujung satu dia sentuh lilitan, satu dia sentuh pusat. Kalau kamu jumpa garisan seperti ini, inilah yang kita panggil sebagai jejari. Jejari. Okey, jejari Yang kedua, pusat tadi yang pertama, jejari yang kedua. Okay, apa lagi yang kita kena tahu dalam tajuk ni? Seterusnya adalah kalau jejari ni dia dua saja, dua tempat saja dia bersentuhan. Satu lagi kita kena tahu, yang ketiga, satu garisan yang menyentuh tiga tempat. Satu, iaitu pada lilitan. Yang kedua, juga pada lilitan. Dan yang ketiga, dia menyentuh pusat. Satu, dua, tiga. Kalau kamu jumpa garisan seperti ini, dua sentuhan pada lilitan, satu sentuhan pada pusat, so nama dia adalah diameter. Okey, itu adalah yang ketiga, diameter. Kena faham dengan jelas. Satu garisan yang menyentuh tiga tempat, dua pada lilitan, satu pada pusat. Seandainya salah satu dia tak sentuh, maka dia tidak layak diberi nama diameter. Okay, seterusnya, yang keempat, kita lihat. Yang keempat adalah, okey, ni buat kat sini pula. Satu garisan yang mana menyentuh dua tempat. Okey, kalau jejari tadi dua tempat juga, tapi tempat yang berlainan, lilitan dan pusat. Okey, untuk garisan seterusnya dia menyentuh dua tempat yang sama. Pertama, dia menyentuh lilitan bulatan. Yang kedua, dia menyentuh lilitan bulatan. So garisan ini kita namakan sebagai perentas. Okay, perentas, ataupun kalau kita lihat pada kek, sebiji kek yang dipotong tanpa menyentuh pusat bulatan. So garisan tersebut adalah perentas. Okay, saya bagi contoh lain untuk perentas. Di sini juga perentas. Hujung dia menyentuh lilitan, hujung sebelah sini menyentuh lilitan. Ini juga kita panggil sebagai perentas. Okey, selesai. Perentas adalah perkara yang keempat yang kita belajar hari ini. Okey, yang kelima kita akan tengok pula adalah lilitan. Okey, apa itu lilitan? Lilitan nombor 5 Lilitan. Lilitan ni adalah perimeter, ukur keliling bagi bulatan ini.
atau perimeter bagi sesebuah bulatan. Okay, kalau saya dapat jelaskan, lukiskan lilitan ni, jarak dia daripada sini sepanjang-panjang bulatan ini adalah lilitan. Okay, maksudnya ukuran penuh perimeter sebuah bulatan. Perkara kelima. Kemudian keenam, kita akan lihat lengkuk. Okay, lengkuk macam mana pula lengkuk? Okay, contoh kita nak ambil ukuran daripada sini ke sini. Kita tak ambil penuh, kita ambil separuh je. Okay, kita ambil daripada sini ke sini. Dan kita penuhkan lengkuk tadi, ada dua bahagian. Itu lengkuk kat sini. Nampak? Dua bahagian. So antara hitam dengan yang biru ni, hitam ni lengkuk juga, biru ni lengkuk juga. Dua lengkuk yang melengkapi sebuah bulatan. Jadi yang hitam ni kita panggil sebagai lengkuk juga. Lengkuk. Biru ni pun kita panggil dia lengkuk juga. Okay, cuma bezanya lengkuk yang lebih pendek kita panggil sebagai lengkuk melengkun pula, lengkuk minor. Okay, yang lebih besar ni jarak dia lengkuk major. Okay, itu lengkuk. Seterusnya kita akan pergi kepada, ini nombor berapa lengkuk? 5, 6. Perkara ke-6. Perkara ke-7 adalah situasi di mana garisan pemotongan kek. Contoh potong kek macam ni. Potong kek. Ini standard orang potong kek, di mana pisau yang digunakan itu akan menyentuh pusat bulatan. Akan pasti akan lalu pusat ni. Mana-mana kita pergi kedai kek, dia akan potong seperti itu. Okay, dipotong. Dan bahagian ini biasanya kita keluarkan satu slice. Itu bahagian yang kita bawa balik. Dan ini bakinya yang tertinggal. Kawasan kek yang kita keluarkan ni kita panggil sebagai sektor yang kita bawa balik. Yang kita tinggalkan dekat kedai itu juga nama dia adalah sektor. Okay, cuma beza dia luas kawasan kek yang kita bawa balik dengan yang kita tinggalkan. Yang kita ambil ni lebih kecil kawasan dia berbanding yang kita tinggalkan. So yang berwarna biru tu nama dia sektor minor. Dan yang selebihnya yang berwarna hitam ni adalah sektor major. Okay, itu adalah perkara yang ke-7 berkenaan dengan bulatan. Dan yang last sekali adalah pemotongan kek juga. Kalau tadi kek yang kita potong standard kedai. Untuk kat kedai memang kita potong macam ni cantik. Biasanya dekat rumah yang nak cepat, tak biasa dengan potong kek, dia akan potong macam ni. Potong macam ni. Dia akan potong seperti ini. Yang mana pemotongan kek ini tidak melalui pusat bulatan. Okay, jadi bahagian kek yang kita potong ni dikeluarkan. Okay, dan satu bahagian lagi akan kita tinggalkan untuk orang lain makan pula. Okay, kalau kawasan yang dipotong, pisau dia melalui pusat, kita panggil dia sektor. Kalau pemotongan kek tadi, contohlah kek, di mana dia tidak melalui pusat ni, pisau tadi tak kena pada pusat, potong sam. So dia kita namakan sebagai tempering. Kawasan ni kita panggil tempering. Itu saja beza dia. Tempering major. Dan yang ini adalah juga nama dia tempering. Tak buat ni. Okay, yang ni, yang hitam ni nama dia tempering minor. Okay, kawasan hitam ni.
Itulah dia ke-88 perkara yang sangat penting yang perlu kita tahu dalam tajuk bulatan ini, kerana biasanya soalan akan minta kita cari panjang jejari. So kalau kita tak tahu jejari, kita tak boleh nak jawab. Soalan tanya luas tembereng ataupun soalan tanya luas sektor, dan ada pula kaitan-kaitan dengan formula-formula yang akan kita belajar selepas ini. Jadi asas bulatan ini sangat penting untuk kita belajar. Dan belajar, dalam kita belajar ni bukan sekadar kita sahaja yang nak pandai, bahkan kita kena dengar, beri tumpuan, dan kita gunakan kemahiran ini untuk kita ajar kawan-kawan kita. Mudah-mudahan sesi pembelajaran kita ini memberi manfaat kepada kita semua.